Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahai, ini Agenda Awani. Situasi banjir semakin memburuk di beberapa buah negeri, termasuklah Pahang, di negeri Johor, negeri Kelantan, terutamanya di kawasan Gua Musang dan di Perak. Dan keadaan ini dikatakan mengikut jangkaan Met Malaysia bahawa ia akan berterusan hingga bulan Mac. Tetapi apa yang ingin kita lihat pada ketika ini, adakah banjir semakin buruk menjelang minggu-minggu mendatang dan bagaimana kita mencari solusi untuk mengurangkan risiko dan juga mengurangkan malapetaka di kalangan masyarakat terbanyak, iaitu kalau boleh kita dapat kurangkan korban nyawa, kecederaan dan juga kerosakan harta benda. Walaupun kita tahu ia tidak dapat dielakkan dalam situasi banjir yang semakin memburuk. Jadi di studio pada malam ini di WTC saya bersama Dr. Kamarul Azhari, pengarah Disaster Preparedness and Prevention Center MJIIT UTM Kuala Lumpur. Dr. Kamarul, sebagai permulaan dari pengamatan Dr. Kamarul, kerana Dr. Kamarul dan juga rakan-rakan di UTM ini memantau secara dekat hal-hal berkaitan dengan ataupun isu berkaitan dengan banjir dan juga bencana alam. Apa yang boleh doktor katakan dalam situasi terkini yang berlaku di negeri Johor, khususnya di Kota Tinggi, di Pahang seperti di Rompin, di Kuala Lipis dan juga di Maran, termasuk juga di Kuantan dan juga di Pekan. Apa yang Dr. Kamarul boleh bagi sedikit senario apa yang berlaku pada ketika ini? Terima kasih banyak Tuan Haji dan pihak Astro Awani atas jemputan. Saya mengambil kesempatan ini mengucap jutaan terima kasih kepada pihak Astro membangkitkan, memberi ruang slot yang saya fikir satu peluang untuk kita bersama-sama membuat refleksi bersama. Kalau dalam konteks sudut amaran yang telah diberikan, sudut ramalan yang telah dibuat, kebanyakan pihak telah menjangkakan. Cuma kelainannya yang kali ini adalah skala dia, impak dia, dan waktu berlaku. Dan antara keunikan ataupun satu perkara yang mungkin boleh kita fikirkan bersama adalah dia berlaku ketika wabak pandemik masih meningkat dalam usaha kita mengurangkan. Itu satu perkara yang saya fikir senario yang perlu diperhalusi pelbagai peringkat, lapisan masyarakat dan juga pihak-pihak berkepentingan. Alam menghantar mesej. Jadi kita perlu pelajari dan lihat bagaimana mereka-mereka yang menghadapi mangsa-mangsa yang berada di pusat pemindahan, mereka-mereka yang membuat keputusan. Semuanya mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing, Tuan Haji. Dan yang kedua yang mungkin sedikit tentang senario terkini, kita lihat trendnya meningkat. Dan bukan hanya di peringkat untuk menyelamatkan diri sahaja, dan bagaimana kita boleh pulih kembali cepat dan lebih berdaya tahan. Jadi saya percaya banyak bentuk-bentuk pelaburan, projek-projek berasaskan mitigasi struktur dan tidak struktur akan masuk, akan dipertimbangkan oleh kerajaan, dan saya percaya inilah ruang untuk kita fikirkan bersama-sama bagaimana kita boleh mengarus perdanakan beberapa strategi inisiatif pengurangan risiko bencana. Dari pengalaman lepas dan kita tahu amaran Met Malaysia berkaitan dengan banjir dan juga jumlah hujan yang turun akan meningkat ini jelas pada akhir tahun lepas, iaitu akhir tahun 2020, pada 2 minggu lalu. Tetapi kita lihat banjir berlaku terutamanya di kawasan Terengganu dan juga Kelantan, tetapi tidak seburuk yang berlaku pada hari ini. Jadi adakah amaran itu tidak berapa tepat ataupun jangkaan Met itu tersasar sedikit tetapi melangkaui tahun 2020 memasuki awal tahun 2021. Tetapi ini saya rasa bukan senario baru. Itu juga yang kita lihat pada banjir Bah Kuning pada 2014-2015 di Kelantan pada ketika itu. Terima kasih Haji. Satu perkara yang mungkin kita boleh sama-sama fikirkan. Pertama, amaran. Bagaimana amaran itu tersebut ataupun ramalan tersebut dibuat, dijangka, dan berdasarkan kepada data-data, bukti-bukti saintifik yang lepas, pemodelan yang lebih bersifat teknikal, dan saya percaya sebarang bentuk ramalan yang dibuat telah mengambil kira pelbagai bentuk senario. Dan saya percaya pihak
Met Malaysia telah menjalankan tugas mereka dengan baik. Cuma bagaimana amaran tersebut diambil, dibaca di peringkat daerah, ya. di peringkat kampung, komuniti, keluarga kita sendiri. Bagaimana kita menghadapi gelombang, pelbagai gelombang. Ini gelombang kelima. Saya berada di lapangan untuk gelombang 1, 2, 3 dan 4. Kami pun menjangka akan ada gelombang besar begini. Cuma bagaimana hadirnya gelombang tu, bila, berapa skalanya, impak, tiada siapa yang tahu. Jadi di sini saya percaya ada peranan dan tanggungjawab masing-masing perlu dimainkan, dan setiap kesan impak tu sebenarnya di peringkat antarabangsa boleh diaplikasikan aja. Ya. Jadi saya percaya apa yang berlaku baru-baru ni satu bentuk tanggungjawab baru untuk mengemas kini pemodelan yang sedia ada, menambah baik sistem ramalan dan bagaimana sistem amaran tersebut bukan hanya di peringkat nasional, diturunkan dengan lebih baik di peringkat negeri, pihak berkuasa tempatan sehingga ke peringkat kampung, komuniti. Dr. Kamarul katakan ini sudah dijangkakan oleh pakar-pakar meteorologi dan juga pakar bencana, tetapi apabila kita melihat pada awal tahun ini dan beberapa hari lalu apabila banjir besar ini berlaku, ia bukan hanya melibatkan jumlah kapasiti hujan yang tinggi di kawasan hulu, tetapi ia juga membawa bencana berganda seperti tanah runtuh dan juga pembawaan lumpur mendapan yang kapasitinya begitu besar. Kalau kita lihat apa yang berlaku di sepanjang laluan lama antara Kuantan dan juga Kuala Lumpur, antara Fraser Hill dan juga Raub, dan juga di lodging kawasan hulu Kelantan dan juga sepanjang laluan di lebuh raya Pantai Timur antara Kuantan dan juga Karak. Jadi apa yang doktor boleh baca dari sudut apa yang kita lihat di depan mata sekarang ini? Itu satu perkara yang menarik yang saya amati kali ini. Bukan hanya musim monsun tengkujuh biasa. Ya, itu kita tahu. Itu kita tahu. Tetapi impak dia, itu yang kita rujuk kepada bahaya berganda. Cascading hazard. Berlaku satu bencana menghasilkan bencana yang lain. Bencana yang berasaskan air ini termasuklah tanah runtuh, aliran debris. Dan juga kalau lihat di Kota Tinggi itu bukan hanya disebabkan oleh hujan tapi juga kenaikan air laut, air pasang tinggi, air pasang tinggi berlaku pada masa yang sama. Sama juga di negeri Terengganu, dan saya juga bertemu dengan pegawai-pegawai APM di sana. Mereka menjangkakan sedemikian fenomena berganda pada satu ketika. Cuma yang kita perlu halusi bagaimana kesan impak, di mana potensi berlakunya kejadian-kejadian bencana berganda ini tersebut yang perlu kita sama-sama hadapi dan selidiki dengan lebih baik. Apa bahayanya bagi berganda bagi cascading hazard ini? Bahayanya dia berlaku dengan lebih pantas. Hujan kita boleh tahu hujan 2 jam, 4 jam, 6 jam kita masih ada masa. Tapi apabila berlaku aliran debris dalam sesaat dia boleh pergi dalam tempoh yang lebih jauh. Dan kederasan, kepantasan, intensity magnitudenya lebih besar berbanding sifat aliran air itu sendiri. Kalau kita belajar daripada Bah Kuning 2014 dan awal tahun 2015 di Kelantan, ramai membuat kajian dan termasuk juga tim Dr. Kamarul bahawa apa yang berlaku di hulu Kelantan ketika itu ya pembukaan tanah secara berleluasa, sama ada untuk pembalakan, pembukaan ladang sawit, dan akhirnya apabila intensiti hujan yang terlampau tinggi yang dikatakan pada ketika itu antara yang tertinggi dalam masa 10 tahun di Kelantan hanya bertumpu di kawasan hulu Kelantan, menyebabkan aliran sungai tidak mampu menampung segala jumlah hujan yang tinggi dalam masa yang sama jumlah debris, iaitu segala sampah sarap, bala, sedimen dan sebagainya, dan melalui kawasan sungai dan tidak mampu lagi sungai menampung itu, dan akhirnya menguasai ataupun mendominasi kawasan lembangan. Itu yang berlaku di Mani Urai, di Kuala Kerai, hinggalah ke Pasir Mas Tumpat dan hinggalah memasuki kawasan bandara Kota Baru. Itu bencana berasaskan air, berasaskan sedimen. Kalau di negara-negara maju termasuk negara Jepun, mereka telah memetakan, mereka telah mengetahui kehadiran, kewujudan tempat-tempat lokasi yang berpotensi. Sekiranya kadar hujan
mempunyai sekian intensiti magnitude berlarutan, mereka boleh menjangka kawasan-kawasan. Jadi kita lihat apa yang berlaku di Gua Musang baru-baru ni, sepatutnya dimaklumkan lebih awal. Dan pengguna-pengguna jalan raya tidak sepatutnya melalui kawasan tersebut, tapi tiada sebarang amaran. Kerana kita tidak mempunyai data tersebut. Itu antara bentuk refleksi yang kita boleh sama-sama. Walaupun benar kita mempunyai pasukan agensi yang bertanggungjawab kepada tanah runtuh, kegalan cerun, tetapi bahaya berganda, cascading hazard, terutama yang bersifat sedimen, aliran debris, memerlukan pengkhususan, membabitkan jaringan koordinasi pelbagai agensi. Itu satu perkara yang mungkin kita boleh sama-sama. Pengalaman lalu juga bagaimana juga di Kota Tinggi. Dikatakan Kota Tinggi melalui bah besar ini sudah menghampiri 15 tahun. Sejak yang berlaku pada 2006 yang lalu, iaitu antara bah yang terbesar di Johor. Jadi apa yang kita boleh baca daripada jangkaan prediksi pakar meteorologi dan juga pakar bencana? Adakah kekerapan ini semakin kuat berbanding sepatutnya ia punya cycle mungkin makan puluhan tahun untuk bah besar ini berlaku, tetapi hanya memasuki 15 tahun dia kembali semula menjadi bah termenung di Kota Tinggi. Itu yang menariknya dalam bencana. Bencana mempunyai kitaran hidup. Itu yang kita katakan kitaran 50 tahun, 30 tahun. Dan menerusi kajian pihak penyelidik bersama dengan pihak JICA, kita amati bahawa kitarannya semakin kerap, semakin dekat. Mereka yang mungkin ketika berlakunya banjir besar yang lepas, yang lampau di Kota Tinggi, mungkin sekarang ni dah 15 tahun usianya. Dan sifat kealpaan mungkin ada kawasan-kawasan yang mungkin amaran telah dikeluarkan oleh pihak Met. Pihak-pihak kerajaan telah memaklumkan, berhati-hati dan sebagainya, tapi mereka tidak menjangka skala impak dan juga kesan yang bakal menanti. Okey, dari aspek pengurangan risiko bencana dan juga mengadaptasi kerangka untuk mencipta ataupun membina komuniti yang berdaya tahan. Kalau kita melihat ini dalam satu kerangka yang sering digunakan pakai oleh pakar-pakar bencana, iaitu kerangka Sendai. Kerana Sendai ini menjadi satu ataupun adaptasi bagaimana kita melihat isu berkaitan dengan bencana. Jadi pengalaman Bah Kuning, pengalaman Kota Tinggi 15 tahun lalu, adakah kita banyak melakukan penambahbaikan untuk membina masyarakat berdaya tahan dan mengurangkan risiko bencana kepada komuniti kita, Dok, termasuk apa yang berlaku pada hari ini? Ya, terima kasih Tuan Haji. Saya percaya ini ruang dan masanya untuk kita sama-sama selidiki, amati dan mungkin kita boleh pahalusi. Kerana kerangka Sendai ini, kerajaan Malaysia sendiri telah memberi komitmen 2015-2030. Bermaksud tahun ini kita ada hampir 10 tahun sahaja untuk mematuhi 7 sasaran di peringkat global. So salah satunya adalah membabitkan penurunan kadar kerosakan ekonomi, kerugian, kematian, kecederaan, bagaimana sistem amaran awal, sebagaimana bentuk-bentuk maklumat tersebut disalurkan kepada penduduk-penduduk yang berada di kawasan berisiko. Jadi global target, sasaran peringkat global telah ditetapkan. Kerajaan Malaysia telah memberi komitmen dan mereka perlu memberi pelaporan. Jadi saya cadangkan di sini beberapa nasihat, dan di mana setiap pelaporan terdapat 36 indikator yang saya percaya mungkin boleh di downscaling di peringkat tempatan, yang mana kita lihat beberapa indikator parameter tersebut boleh kita translate dalam bentuk tindakan peringkat setempat. Sistem yang dibangunkan memang canggih, tapi
mereka yang menerima maklumat, tindakan awal yang perlu dibuat, apakah usaha sama di peringkat kampung memberi impak bersama, limpahan daripada pelaburan berbentuk pengurangan risiko bencana. Itu yang pertama, Tuan Haji. Yang kedua, saya percaya kerangka sendai ini juga membabitkan juga beberapa agenda-agenda lain di peringkat global, termasuk SDG. Dan saya percaya peranan pihak agensi-agensi kerajaan yang diketuai oleh pihak NADMA, APM, Bomber dan sebagainya memerlukan koordinasi kukuh, kerana kita mempunyai 10 tahun sahaja untuk mematuhi beberapa skor-skor pelaburan yang perlu dibuat. Tidak lain tidak bukan dua perkara: menyelamatkan nyawa dan juga mengurangkan risiko kerosakan harta benda infrastruktur. That's basic concept. Dari dapatan Dr. Kamarul dan juga rakan-rakan di UTM apabila berada di lapangan sepanjang melihat gelombang bencana banjir ini, adakah kita sudah melihat reaksi yang baik, respon yang bagus daripada pihak komuniti menerima cara kita menangani bencana? Kerana perubahan iklim kita tidak dapat elakkan. Kita tidak boleh memindahkan ke semua orang ke tempat yang lebih selamat kerana melibatkan kos yang tinggi, walaupun mereka tahu itu kawasan yang berisiko. Sebab itu kita seringkali dengar ni kali ke-10 dah mereka alami banjir, tetapi mereka masih berdaya tahan kerana mereka tidak ada tanah lain dan kerajaan tidak mampu memindahkan mereka ke kawasan yang lebih tinggi dan sebagainya. Bagaimana reaksi di lapangan bersama pihak orang kampung, pimpinan komuniti, NGO dan juga agensi kerajaan? Menarik untuk dikongsikan. Singkatnya, berdasarkan kepada pengamatan saya 15 tahun dalam bidang pengurusan risiko bencana, kita amati tahap daya tahan penduduk komuniti setempat berbeza dari satu kawasan ke kawasan. Mereka yang menerima ancaman banjir setiap tahun, kadar adaptasi mereka lebih tinggi. Mungkin saya percaya, ini berdasarkan kepada data-data awal, mereka yang berada di kota tinggi sebagai contoh, mungkin ada penduduk-penduduk atau komuniti baru yang berpindah, tinggal, menetap di situ. Mungkin mereka tidak menjangka yang ketika berlaku ini tersebut, mereka tidak berupaya membuat tindakan awal sebagai contoh. Contoh mudah untuk berpindah awal ke pusat pemindahan. Walaupun amaran ramalan telah diberi, tetapi tindakan di peringkat individu, di peringkat keluarga dan peringkat komuniti setempat. 24,000 orang, Tuan Haji, dengan kadar wabak hampir 120,000 positif cases. Saya percaya satu perkara yang mungkin kita sama-sama kena amati dan teliti, dan peranan pihak saintis termasuk DPPC, MJIT, saya percaya mempunyai ruang dan peluang untuk bersama-sama membantu agensi kerajaan, terutama dalam membuat keputusan yang berasaskan saintifik dan juga bukti. Kalau kita lihat apa yang berlaku di Maran, di Kuala Lumpur sekarang, seolah-olah bandar ini tenggelam, hampir tenggelam kesemuanya, termasuk di kota tinggi. Tetapi kawasan ini juga pernah berlaku pada Bah Kuningan lepas dan juga beberapa siri hujan yang lebat pada siri musim banjir yang lepas. Bagaimana kita boleh, mungkin dari sudut bencana nyawa itu kita dapat kurangkan dengan yang begitu agak baik sekali. Kita dengar tidak banyak yang terkorban, walaupun ada 1-2 kes yang terpencil. Tetapi dari sudut kerosakan harta benda, kita mungkin rasa sebablah Dr. Kamarul kan, apabila melihat banjir rumah mereka paras bumbung, kita tak tahu apa yang boleh diselamatkan lagi. Mungkin mereka lepas ini terpaksa membuang semua isi rumah tu, perabotnya, barang elektriknya, bahan-bahan sekolah anak-anak dan sebagainya. Bagaimana kita boleh mengurangkan kehilangan harta benda dan juga mengelakkan mereka daripada berbelanja lebih untuk selepas pasca banjir ini? Mungkin saya boleh menjawab daripada pelbagai perspektif. Mungkin sudut pertama kita lihat proses baik pulih, bangun semula. Kelangsungan perniagaan sebagai contoh, sosioekonomi setempat perlu diambil perhatian oleh beberapa agensi kerajaan yang mungkin mempunyai pakej-pakej tersendiri. Cuma kita lihat bagaimana kita mengarus-pedanakan pelaburan tersebut. So dalam konteks pengurangan risiko dan juga kerugian ekonomi, sosioekonomi setempat, saya percaya pihak berkuasa tempatan memain peranan penting. Komuniti setempat bagaimana bersama-sama menerokai bentuk-bentuk
usaha untuk baik pulih bersama. Mungkin kita boleh lihat dalam sudut jangka masa pendek, sederhana dan panjang. Ada bentuk-bentuk infrastruktur yang saya percaya lebuh raya tersebut sepatutnya lebih bersifat berdaya tahan, menjangkakan limpahan air supaya tidak ada sebagai gangguan. Contoh di lebuh raya Pantai Timur Contoh sekarang, mudah yang kita lihat, kerana lebuh raya dia itu bukan penting, jalan biasa, penting menjadi mungkin hub satu logistik bentuk refleksi bersama yang kita ya. boleh amati. So segala bentuk pelaburan infrastruktur kerajaan, aset-aset sepatutnya berdaya tahan, mengambil kira perubahan iklim, senario di masa hadapan pertama. Yang kedua, penduduk-penduduk komuniti-komuniti setempat sepatutnya bersiap siaga dan melihat ruang di mana beberapa aset-aset setempat, peralatan, mungkin struktur rumah dan sebagainya mungkin boleh diambil kira dengan perubahan iklim yang berlaku, dan juga kadar pembangunan yang kita tidak boleh sekat, Tuan Haji, dan kita jangkakan di pihak saya bersama pihak beberapa pihak saintis telah menjangkakan perkara ini akan berulang di masa hadapan. So sama-sama dan kekerapannya lebih tinggi dan kadar intensitinya lebih tinggi. Itu yang kita merisaukan. Kerana kita tidak boleh menghalang pembangunan. Banyak pembangunan di lereng bukit, pembukaan kawasan-kawasan baru. Tetapi bagaimana aspek pengurangan risiko dimasukkan dalam sebarang bentuk perancangan pembangunan, pematuhan beberapa garis panduan yang dikeluarkan. Itu antara beberapa perkara yang mungkin kita boleh pahalusi. Setakat pemantauan Dr. Azhari, berpuas hati bagaimana pematuhan pihak berkuasa tempatan, pemaju-pemaju harta tanah dan juga mereka yang membuat perancangan bandar mengadaptasi kerangka ini? Ya, mungkin saya boleh lihat mengikut kawasan-kawasan tadi, mengikut daerah-daerah. Maksudnya ada yang masih ketinggalan lagi ni? Ada yang ketinggalan, ada yang mengambil tindakan yang proaktif. Okay. Mungkin, sebagai contoh, sebagai contoh di Cameron Highland, mereka telah merangka local plan yang baru, 2030, dengan mengadaptasi. Pulau Pinang, saya percaya, dan Kerajaan Selangor pun telah mengambil inisiatif bagaimana mereka boleh mengadaptasi perubahan iklim dalam sebarang bentuk perancangan guna tanah. Kerana sebarang bentuk perubahan guna tanah yang ekstrim ditambah dengan perubahan iklim, itu yang kita lihat di setengah-setengah tempat di kawasan 6 negeri ini. Kita lihat kesannya besar, impaknya di luar jangkaan. Okey, akhir sekali Dr. Kamarul, Met menjangkakan cuaca sebegini, jumlah intensiti hujan yang tinggi ini akan berlanjutan hingga Mac, dan kita masih dalam era monsun timur laut, dan kita tahu inilah waktunya. Tetapi dengan perubahan iklim dan juga apa yang kita bincangkan tadi, kekerapan banjir itu akan menjadi lebih kerap dan sebagainya. Apa kesiapsiagaan yang boleh dilakukan oleh komuniti masyarakat, terutamanya di kawasan-kawasan yang begitu berisiko tinggi ini? Ya, 3 perkara. Perkara pertama, mungkin kita boleh lihat bagaimana sudut kesiapsiagaan 7 hari sebelum, 7 jam sebelum. Apakah tindakan-tindakan awal kita sebagai bapa, ayah, keluarga, ketua komuniti setempat, ketua masyarakat memain peranan awal, bersiap siaga, mungkin keedah penyampaian. Saya percaya banyak bentuk platform berkomunikasi lebih mudah berbanding 15-10 tahun. Guna pakai. Pastikan maklumat yang diterima, diikuti daripada agensi-agensi kerajaan diterjemah dengan lebih baik. Kadang angka-angka nombor-nombor tidak diketahui oleh penduduk biasa. Sama ada perlu berpindah segera atau perlu dipindah dalam 2 jam. So perkara-perkara tersebut perlu diterjemahkan. Dan ada peranan ahli-ahli akademik di sini, mungkin menterjemahkan beberapa hasil-hasil kajian dalam bentuk yang lebih praktikal, boleh diguna pakai. Pertama. Kedua, di pihak peringkat tempatan perlu mempunyai pelan pengurusan risiko bencana mereka sendiri. Mungkin kawasan satu daerah mempunyai 1 ataupun 2 jenis bencana. Ada yang di Hulu Terengganu mempunyai sistem
bencana yang berbeza. Jadi setiap daerah mempunyai keunikan, negeri mempunyai keunikan, jenis-jenis bencana yang berbeza. Jadi proses penilaian pemetaan perlu dibuat berterusan. Mungkin sebelum ni tidak ada gangguan pada upstream, guna tanah sama 10 tahun yang lepas. Sekarang telah berlaku sebagai contoh. Jadi pemetaan penilaian perlu dibuat secara sistematik. Saya percaya ada agensi-agensi kerajaan yang telah diberi tanggungjawab. Cuma kita lihat bagaimana ruang hasil pemetaan tersebut diterjemah dan dikongsi bersama penduduk setempat. So mereka yang berada di kawasan yang berisiko perlu memahami tahap ancaman, apakah tanda-tanda awal dan tindakan yang perlu diambil sebagai contoh. Okey, terima kasih Dr. Kamarul Azhari, Pengarah Disaster Preparedness and Prevention Center MJIIT UTM, dan itu sedikit perkongsian kami tentang situasi banjir yang memburuk pada ketika ini di beberapa buah negeri. Terus menjaga diri anda, dan bagi ketua keluarga, lihatlah anak-anak sama ada mereka berada di bersama keluarga di pusat pemindahan dan sebagainya, memantau segala informasi yang dikongsikan oleh pihak berkuasa tempatan, Met Malaysia dan sebagainya. Gunakan segala alat komunikasi, WhatsApp, telefon dan sebagainya secara efektif. Inilah masa untuk menjaga semua keselamatan ahli keluarga, komuniti dan juga masyarakat sekeliling. Sekian saja. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.